Doktor, apakah halangan ataupun batasan yang menghalang keinginan seorang untuk mengubah hidup? Ya. Jadi pengalaman doktor selama 6 tahun ini, adakah boleh doktor menyimpulkan ia berpunca dari perasaan takut untuk berubah? Okay. Kalau betul, kenapa dia takut? Baik, terima kasih Datuk soalan ni. Saya rasa kita kena balik kepada asas untuk kita faham. Soalan yang saya suka nak tanya balik kepada seseorang, bila dia kata apa cabaran nak mengubah hidup dia, saya akan tanya dia apa yang dia nak ubah. Kalau tak ada apa nak ubah, tak adalah cabaran. Jadi apa yang dia nak ubah? Kenapa dia nak berubah? Apa sebab? Apa benda yang dia nak capai yang menyebabkan dia kena berubah? Jadi bila kita tahu, jadi dia akan balik kepada soalan nombor 1, matlamat. Kita pernah bincang, matlamat adalah kunci ataupun asas penting, matlamat yang jelas. Kalau dia nak capai matlamat tu lebih besar dan sangat besar, dia sangat jelas itu besar, perubahan tu jadi kecil, tak susah. Tapi kalau matlamat yang nak capai tu kecil, dia akan nampak perubahan tu adalah besar, susahlah dia nak capai. Jadi apa pun cabaran dia, bagi saya, dia kena balik kepada asas apa matlamat dia, berapa besar matlamat dia, dan baru kita cerita cabaran-cabaran yang mungkin ada. Mungkin takut, mungkin teragak-agak, mungkin banyak negativiti dalam minda dia, mungkin dia pengalaman masa lepas pernah gagal, menyebabkan dia rasa tak yakin dengan diri dia. Itu semua saya rasa emotional blockage yang ataupun halangan emosi yang mungkin ada dalam diri dia. Tapi saya rasa soalan pertama yang saya suka nak tanya sesiapa yang nak berubah hidup dia, saya akan minta dia senaraikan seberapa banyak matlamat atau impian yang dia nak capai. Fokus kepada apa dia nak capai dia. Lepas itu cukup besar, cukup betul-betul, baru kita cerita apa nak, macam mana nak atasi. Dalam seni doktor juga, doktor ada mengatakan salah satu halangan untuk orang berubah ialah dalam diri mereka ada suara budak kecil. Okey. Small little voice. Small little voice. So macam mana kita nak membunuh that small little voice? Berat. Menghalang suara budak kecil itu. Suara budak kecil ni semua orang ada, Datuk, dan susah nak bunuh. Dia tetap ada. Cuma berapa bagus kita menguasai dia atau dia yang menguasai kita. Dia macam ni. Kalau matlamat kita cukup besar, suara budak kecil tu akan jadi sangat kecil dan kita takkan kisah sangat. Tapi kalau matlamat kita kecil, suara budak kecil ni kita akan dengar besar. Kau tak boleh, kau gagal. Besar kita dengar. Dia macam cerita Piramli. Macam Piramli. Dia macam keliling kita macam kau loser. Penuh ni. Tapi kalau kita nampak aku mesti nak capai, pegang tu akan jadi kecil. Dan sebenarnya, even siapa-siapa yang tengok kita tengah bercakap ni, dalam otak dia mesti ada suara budak kecil. Apa benda lah dia bercakap dia, skeptikal, benda macam tu. Jadi, balik kepada ilmu. Nak mengenal setan, mesti ada ilmu. Nak kenal Tuhan, mesti ada ilmu. Nak kenal diri, mesti ada ilmu. Nak kenal dunia, mesti ada ilmu. Nak kenal akhirat, mesti ada ilmu. Jadi saya rasa balik asas, ilmu. Bila kita ada ilmu, mudah-mudahan lebih mudah kita nak menguasai diri kita sendiri. Jadi permulaan awal, niat dan ilmu tu niat penting. Ya, betul. Okey, banyak ada orang tertentu mengatakan hidup mereka ini stagnan aja. Pimai-pimai tangtu. Salahkan takdir. Dah takdir. Pasrah aja lah. Nasib aku macam ni. Macam mana kita nak mengubah persepsi begini? Saya akan bersetujulah dengan dia. Kalau ada sesiapa datang kat saya, dia kata, nasib aku dah macam ni, tak boleh berubah. Saya kata, betul, setuju. Sebab apa? Manusia mencipta realiti diri dia sendiri. Kalau dia kata, aku susah, itu doa dan susahlah dia. Kalau dia kata, aku ni tak boleh berjaya. Betul tu, betul bagi dia. Betul bagi dia. Dia sendiri mengatakan dia tak boleh berjaya. Betul lah bagi dia. Kata orang 40 kali cakap dah. Amin. Malaikat semua mengaminkan. Dia sendiri yang macam tu. Jadi saya akan cakap, tadi, biasa saya bagi macam dia macam marah lah. Kenapa cakap macam tu? Sebab, sebenarnya tak ada siapa boleh ubah sesiapa. Saya bukan pakai motivasi yang boleh merubah hidup orang. Tak. Datuk, dalam Quran sebut, Tuhan takkan ubah nasib satu kaum. Sehingga kaum tu merubah nasib dia sendiri. Tuhan bukan dia give up, tapi dia beritahu.
You know, you nak dia tolong tapi you kena tolong diri you sendiri dulu. Jadi saya rasa dia sendiri kena tahu sebenarnya apa dia nak. Apa yang dia nak. Daripada apa yang dia nak itulah, keinginan dia itulah. Nanti lebih mudah kita nak perbaiki dia punya pencapaian dia, insya-Allah. Kalau orang tu tak sungguh-sungguh nak, susahlah. Jadi soalan seterusnya, doktor, boleh doktor kupas sedikit tentang nilai seseorang tu. Bagaimana kita garapkan soal nilai seseorang insan itu? Oh, berat soalan. Kita ambil tepung. Harga sekilo tepung mungkin harga dia RM2, mungkin RM2.50. Sekilo tepung dia boleh menjadi sesuatu yang kita boleh dapatkan balik nilai RM100. Kita jadikan dia kek. Yeah. Cantikkan dia, buat decoration, buat bertingkat-tingkat. RM100 harga dia. Tapi asal daripada tepung RM2. Kita jadikan dia pisang goreng. Satu RM1 boleh dapat 2 keping, 3 keping. Mungkin kita dapat RM10 daripada RM2 tadi. Atau dia boleh remain sebagai tepung. Yang hanya tepung RM2. Jadi sama juga dengan manusia. Bagi saya semua manusia sama asal dia. Kita yang membina value pada diri kita. Dan saya percaya value manusia adalah kita lihat daripada apa prinsip yang dia pegang. Prinsip hidup. Saya percaya Datuk mesti ada prinsip yang Datuk percaya. Saya lihat orang yang berjaya, mereka ada prinsip mereka sendiri. Mereka percaya something yang orang lain susah nak percaya. Contoh, mungkin dia percaya yang dia mahu capai sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi orang biasa, dia kata, tak, aku nak biasa-biasa je. Bagi orang berjaya, mungkin prinsip dia adalah disiplin. Bagi orang berjaya, mungkin prinsip dia adalah peningkatan hidup. Ataupun manfaat kepada ramai orang lain. Jadi, kita menentukan apa nilai hidup kita ni, apa prinsip kita pegang. Dan most people yang saya jumpa mula-mula dulu, termasuk saya dulu, kita tidak diprogramkan dengan prinsip yang baik. Mungkin ada tapi tak kuat. Prinsip yang kita tak kepercayaan tu lah daripada kecil mungkin, alah hidup ni sekejap je dah nak mati, kita tak buat apa sangat. Contoh, salah program. Yeah. Prinsip tu macam, alah cukup-cukup, alah kadar dah lah. Jadi, benda tu menjadikan nilai kita pun ala kadar lah. Yang lebih malang lagi ada menggunakan perkataan agama. Akhirat tu lebih penting. Aku nak cari akhirat. Dan saya kata dengan dia, dunia ni benda. Dan kau skip dunia, kau mati sekarang. Saya cakap macam tu. Kau mati sekarang. Kau lompat terus masuk kubur, kau tanam. Apa ertinya Allah bagi kita hidup kat dunia kalau hanya sekadar untuk mati saja? Mesti ada sesuatu yang dia nak kita buat kat sini. Pembekalan yang harus dibawa. Yang untuk buktikan yang kita ni worth it untuk balik menghadap dia. Apa you bawa nak menghadap dia? Saya biasa-biasa je. Tak capai apa sangat. Takkan kita nak menghadap macam tu. Kita mesti macam, apa kita capai? Apa manfaat yang you put it on table? Yang the thing that you have done masa hidup ni. You know? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Yeah. Kan kita pernah dengar kisah tentang ada satu orang yang masuk syurga hanya sebab dia alihkan batu kat tengah jalan je. Apa maksud message tu? You are like, hanya movekan satu batu kecil, tapi Allah nampak tu sebagai rahmat sebab kau concern dengan orang, Allah jadikan kau ahli syurga. Apa maksud dia? Maksudnya ialah, berapa ramai orang kita boleh contribute atau berapa banyak orang kita boleh bantu adalah penentuan banyak perkara dalam hidup ni untuk akhirat. Jadi kita boleh gunakan kerjaya sebagai alat, boleh jadikan bisnes sebagai alat. Kalau isteri rumah, jadikan tanggungjawab tu sebagai alat. Anak-anak student yang belajar, jadikan tanggungjawab belajar tu sebagai alat untuk capai memberi manfaat ni. Dan yang penting, niat itu penting. Betul. So, itu nilai yang kita boleh bina, insyaAllah. Right. Okey, kita berbalik. Kita akan kembali dengan Dr. Azizan dengan persoalan prinsip selepas ini.